Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Okay, minta maaf semua kerana hari ini kita terlewat sikit sebab masjid kat solat Isyak tadi tu penceramah dia punya lajak kan. Sepatutnya berhentilah masa qamat ke kita solat pada masanya. Tapi dia boleh lajak lagi kan. Tapi lepas habis pula tu kita ingat dah qamat, tiba-tiba pula dia nak masjid nak bagi penyampaian hadiah lah pada apalah kan, buatlah lepas Isyak. Kita lepas Isyak ni kita datang masjid ni nak solat, nak dapatkan pahala solat jemaah tu semua, sayang nak tinggal. Tapi kadang kita pun ada tugasan kita juga selepas daripada Isyak tu. Jadi kelewatan itulah yang membuatkan kita terlewat sikit pada malam ini. Atas itu saya minta maaf, dan apa pun kita tak boleh dahulukan apa-apa pun daripada solat kita, sebab solat kita itulah kunci kejayaan kita. Solat kita itulah antara hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Baik, so kita akan sambung kembali perbahasan tafsir ataupun tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah pada hari ini. Pada minggu yang lepas kita ada sentuh sikit tentang aspek yang berkaitan dengan ilak. Ilak ni pada ayat yang ke-226 Allah kata lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kan orang-orang yang dia bergaduh dengan isteri dia, kemudian dia bersumpah untuk dia tidak menyetubuhi isteri dia tu, maka Allah kata dia hanya boleh paling lama sekali kalau dia nak buat macam tu pun, nak menjauhi isteri dia adalah selama tempoh 4 bulan. Itu tempoh dia. Bergaduh punya bergaduh, tak jumpa jalan juga. Maka sebaik-baiknya Allah kata dalam hal itu jangan kita zalimi pula pasangan kita. Jangan kita gantung mereka ini tidak bertali. Sebab kalau kita zalimi dia lebih daripada 4 bulan yang telah dihadkan oleh syarak, kita akan menyiksa isteri itu sendiri, baik daripada segi zahir ataupun daripada segi batin. Maka Allah pun sebut dalam ayat yang 227, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in azamut talaq kalaulah at the end mereka ni tak mampu untuk nak berdamai. Dan biasanya perdamaian ni suami isteri ni kalau dia tak okey tu dia tak boleh bersama lah. Kalau dia boleh bersama tu dah okey lah, ataupun kita kata adalah harapan ataupun sinar untuk mereka berbaik. Tapi sekiranya wa in azamut talaq, sekiranya mereka juga bertegas untuk berjauhan ataupun sampailah tempoh 4 bulan tu, suami dia pun tak nak mendatangi isteri dia pun tak ngam dengan suami dia, maka di situlah boleh untuk ditalakkan. Mungkin itu adalah jalan yang terbaik. So kita bagi tahu bahawa talak ini Allah tak suka, talak ini agama tak galakkan, tetapi talak ini juga boleh jadi satu solution jika itu adalah jalan yang terakhir untuk menyelamatkan keluarga daripada menjadi mangsa kezaliman. Maka disyariatkan dengan syariat talak, yang selepas ini ayat-ayat yang akan kita bicarakan ini dia akan bincangkan tentang hukum hakam berkaitan dengan talak. So kalaulah kata dia orang tak nak juga bersama dan tempoh 4 bulan, maka dijatuhlah talak satu. Fa innallaha samiun alim. Allah tahu, Allah dengar apa yang mereka bincang, apa yang mereka katakan. Allah tahu situasi keadaan mereka. Allah akan balas orang yang jahat, Allah akan balas dengan balasan yang ngeri. Orang yang mencari ke arah kebaikan, Allah akan bantu. Jadi daripada segi hukum, kalaulah 4 bulan itu mereka tidak bersama juga, maksudnya tak bersama tu bukan atas dasar keredaan, tapi dasar yang sebegini, yang tanpa ada sebab munasabah kan, maka boleh dijatuhkan talak. Walaupun mungkin isterinya tidak meminta. So sebahagian daripada para ulama kata automatically boleh jatuh talak. Tetapi sebahagian daripada para ulama
mengatakan bahawa tidak jatuh talak secara automatik bila mana telah berlalunya 4 bulan sehinggalah berlaku proses talak itu secara rasmi ataupun isteri itu meminta cerai dan sebagainya. Benda itu boleh juga dijatuhkan oleh hakim berdasarkan kepada kehakiman. Sayang sekali sistem kehakiman kita ni ada masalah-masalah daripada sudut pengurusan pentadbiran. Ada kes-kes penceraian yang dah sampai dah 5 tahun tak selesai-selesai lagi. Kan? Ada yang contohnya isteri itu dizalimi dan suami itu dia nak saja je nak aniaya isteri, saja nak gantung tak bertali, dan proses-proses pula bila panggil suami tak mau datang, bila panggil lagi tak mau datang. Sepatutnya hakim dia boleh gunakan common sense dia boleh teliti case by case yang mana dia tahu kalau kata benda ni ditangguh lagi dah bertahun-tahun akan memudaratkan contohnya isteri, memudaratkan anak, memudaratkan rumah tangga. Maka si hakim janganlah terlalu skema sangat, ambillah keputusan secara menggunakan deria insting yang baik, kan. Ini kita lihat banyak kes-kes yang tertangguh, yang kesian kita tengok sometimes pada pasangan-pasangan, pada isteri-isteri yang seakan-akan digantung tidak bertali, sedangkan mereka juga perlu move on untuk membina kehidupan baru. Mereka nak membina ekonomi mereka, nak membesarkan anak-anak mereka, nak fikirkan banyak lagi aspek-aspek kehidupan yang lain, tetapi dia terperangkap dalam kes-kes mahkamah dengan suaminya, dengan hakim yang tidak jatuh-jatuh lagi hukuman. So ini antara beberapa kelemahan yang berlaku dalam sistem mahkamah kita, khususnya dalam mahkamah syariah. Dan kalau kita lihat kepada ayat yang ini, Allah Azza wa Jal tidak mengharamkan si suami untuk memboikot isteri ataupun menjauhi, tidak menyetubuhi isteri secara total. Yang Allah tegah adalah jika si suami menjauhi daripada memberikan nafkah batin kepada isteri dia tu dengan tujuan untuk memudaratkan isteri dia ataupun untuk nak menganiaya isteri dia, yang ini Islam larang. Tetapi ada kala pada setengah kes boleh dibenarkan untuk si suami contohnya merajuk seketika sebagai bentuk tarbiyah kepada isterinya. Contohnya kalau kata isterinya itu ada berlaku durhaka, maka boleh memilih pendekatan untuk merajuk menjauhinya seketika sampailah si isteri itu sedar dengan kesalahannya. Ini Allah ada sebut dalam surah An-Nisa. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wahjuruhun wa fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kan antara apa yang Allah sebut, kalau kamu khawatir, kamu bimbang, kamu mendapati pada isteri kamu tu ada sifat nusyuz, contohnya dia derhaka, yang bukanlah derhaka ni maksudnya simple. Contoh kita minta isteri kita buat kopi, dia tak buat kopi, tiba-tiba kita kata dia nusyuz. Bukanlah sampai begitu yang perlu dihukum. Itu dalam ruang lingkup toleransi antara suami dan isteri. Tapi bila dikatakan nusyuz ni lebih kepada benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah suami, maruah keluarga, yang boleh merosakkan ekosistem rumah tangga itu sendiri secara direct, dan baru boleh dikatakan sebagai nusyuz. So kalau kata isteri itu ada sifat-sifat begitu, fa'idhuhun, Allah kata bagi peringatan, nasihat dulu, bincang dulu secara baik. Kalaulah tak jalan, contohnya si suami kata jangan keluar dengan laki tu, kan, teman lelaki sekerja tu jangan keluar dengan dia, tak elok, tak cantik. Mana boleh buat macam tu? Benda tu betul apa yang suami dia cakap. Mana boleh sang isteri keluar dengan lelaki lain yang tak ada teman, yang boleh menimbulkan fitnah. Fa'idhuhun, tak jalan nasihat.
Allah bagi tu wahjuruhunna fil madaji', maka bolehlah untuk kata jauhkanlah, pisahkanlah tempat tidur tu. Means you don't have to be sleeping together. Kan boleh tunjukkan bahawa apa yang dibuat itu benda yang besar. Tapi janganlah sebabkan contohnya isteri tu tak sempat buat kopi ke apa, kita kita pilih pendekatan ni, itu tak kena pada tempat dia. Pernah Nabi SAW pun pernah menjauhi isteri dia, kan? Pernah selama lebih kurang sebulan Nabi macam merajuk sikit, Nabi tidur kat masjid, Nabi tak balik kat rumah dia. Sebab nak dalam satu riwayat, ada sebahagian isteri-isteri Nabi, rumah tangga Nabi SAW adalah rumah tangga yang seperti manusia yang biasa. Sebagai satu contoh kepada kita bahawa setiap rumah tangga itu ada krisisnya, ada kala kita kita terasa hati, ada kala kita perlukan khidmat penasihat daripada orang luar. Kan Nabi SAW saja, Umar pun datang pujuk, kan Abu Bakar pun datang pujuk. Jadi ada kadang-kadang bila isteri-isteri Nabi ni, dia hidup mereka ni bukan senang. Dia bukan hidup macam kita ni yang ada gajinya, ada allowance, ada cukup, insya-Allah kebanyakan kita lah. Tapi zaman Nabi SAW tu sekadar apa yang mampu untuk nak mereka hidup. So ada isteri-isteri Nabi yang dia kata kita cuba minta nafkah lebih. Nabi tak mampu kan, sebab apa yang Nabi dapat, Nabi dah gunakan untuk agama, Nabi tak simpan. Benda tu membuatkan Nabi SAW merasa tertekan. Betul, yang ini kadang-kadang some isteri tak nampak, dan some isteri dia minta belanja itu, itu ini kan. Kalau suami dia mampu tak apa, tapi ada kala bila suami tu tak mampu, dia akan rasa macam malu. Sebab dia rasa itu sepatutnya tanggungjawab dia, itu sepatutnya kewajipan dia, keinginan dia untuk nak membahagiakan rumah tangga dia, orang rumah dia, tapi dia tak mampu nak bagi. Dia jadi satu pressure kepada si suami, sometimes membuatkan dia tertekan. Jadi dalam kes Nabi SAW ni pun seolah Nabi pun boleh fikir isteri dia ni nak kesenangan ke, nak material ke, kan tak reda ke suami mereka ini adalah Rasulullah. Maka Allah pun turunkan ayat dalam suratul Ahzab, ya ayyuhan nabi qul li azwajik in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah kata, wahai Nabi, wahai Muhammad, kata kat isteri-isteri kamu tu yang duk minta macam-macam tu, kalaulah kamu nakkan kesenangan dalam kehidupan dunia ni, kamu nakkan perhiasan-perhiasan dunia ni, tak apalah, mungkin kamu boleh berpisahlah. Mungkin kalau keinginan kamu yang itu, aku tak ada. Yang aku ada untuk nak membawa kamu ke akhirat. Kan? Kalau kamu tak mahu yang itu, kamu nakkan kesenangan dunia, maksudnya pergi cari kesenangan dunia tu. Mungkin bukanlah aku ini adalah suami yang kamu inginkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalaulah kamu mahukan Allah, kamu mahukan Rasul, kamu mahukan ganjaran di akhirat nanti, maksudnya Allah nak suruh kita bersabar, redha dengan apa yang kamu ada, kerana Allah akan memberikan ganjaran kepada para muhsinat, wanita-wanita salihah, isteri-isteri salihah daripada kalangan kamu dengan ganjaran yang sangat besar. Okey. Jadi ayat berkaitan dengan ila sebentar tadi menunjukkan bahawa Islam, syariat Islam sebenarnya nak berusaha menjaga hubungan
suami isteri cuba untuk nak mengelakkan daripada asbab-asbab yang boleh mengeruhkan lagi rumah tangga. Kerana itulah tujuan rumah tangga dalam Islam. Islam nak kalau boleh berterusan sampai ke akhir hayat. Tetapi ada beberapa syariat yang ditetapkan ataupun telah digariskan dalam agama kita kerana hal-hal yang tertentu dan sebagai satu solusi kepada masalah yang ada. Sekiranya tidak diperlukan solusi itu, janganlah digunakan. Even dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi kata abghadul halali ila Allahi talaq. Semurka-murka Allah terhadap perkara yang halal adalah talaq. Maka para fuqaha mengatakan bahawa asal kepada talaq iaitu al-hadar. Kaedah mengatakan bahawa hukum asal dalam talaq iaitu elakkan, careful. Walaupun ia halal, tapi asal dia adalah benda itu perlu dielakkan. Baik. Kemudian Allah sebut dalam ayat 228. Ini semua cerita-cerita berkaitan dengan hukum penceraian. Allah kata dalam ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhun ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Wal mutallaqat, iaitu para isteri yang diceraikan oleh suami-suaminya. Maksudnya isteri-isteri kalau dalam kes yang termasuk dalam hukum ni, iaitu yang telah disetubuhi. Maksudnya sebab isteri yang bernikah belum lagi berhubungan badan dengan suaminya, kemudian diceraikan, hukum dia lain. Tapi bila kata pernah berhubungan, mungkin ada anak, mungkin tak ada anak, tapi pernah bersama, ini yang dipanggil sebagai al-mutallaqat, yang termasuk dalam hukum yang akan dibicarakan. Jadi kalau isteri itu telah diceraikan, yang sah penceraian itu yatarabbasna bi anfusihin, hold on. Kalau kata suami itu okey, diceraikan isteri dia, tunggu ada tempoh-tempoh yang mana si isteri itu tak boleh nak terus berkahwin. Kenapa tak boleh terus nak berkahwin? Sebab hikmah dia, Allah kan, kita dalam satu maqasid syariah yang perlu kita pelihara adalah agama nak memelihara nasab. Jadi wanita ini yang mengandungkan anak, wanita yang memiliki rahim, maka Islam meletakkan beberapa tempoh untuk nak pastikan bahawa isteri itu telah benar-benar suci. Bukan hanya maksudnya benar suci sahaja, tetapi bebas mungkin daripada syubhah-syubhah yang boleh membawa ke arah tuhmahan mungkin anak yang ada dalam perut dia itu adalah anak daripada suami yang lama. Berapa lama tempoh yang isteri bagi? Yang Islam bagi kepada isteri yang telah diceraikan? Maka dalam ayat ini mengatakan salasata quru. Quru plural kepada qar. Al-qar dalam ta'rifan bahasa Arab, ismun yutlaqu 'ala al-haydhi aw at-tuhri al-waqi' baina haydatihin. Qar ni boleh difahami dengan maksud dua. Satu maksud haid, maksudnya kalau 3 kali dah keluar darah haid, means dah suci lah.
maksudnya dah settle lah. Ataupun 3 kali suci. Tadi 3 kali haid, yang ni 3 kali suci. Beza dia ada beberapa hari sahaja. Tetapi ulama berbeza pandangan kerana maksud qarb boleh jadi yang ini, boleh jadi yang ini. Ada sebahagian ulama kata maksud dia haid, sebahagian yang maksudkan dia adalah 3 kali suci. Apa yang Islam nak cuba ketengahkan dalam ayat ini adalah tempoh. Tempoh yang isteri itu ada tempoh sebelum dia boleh berkahwin semula. Maka Islam nak jaga nasab supaya tidak bercampur. Contoh kalau kata isteri itu dah diceraikan, kan? Fikir zaman dulu kan, dah diceraikan, lepas tu dia terus kahwin dengan suami yang baru, mengandung. Masa tu boleh jadi anak yang dikandungi itu datang daripada suami dia yang lama, sebab tak ada tempoh. Biasanya wanita yang haid ni maksudnya dia tidak mengandung lah. Dia bersihkan, dikeluarkan balik apa-apa yang daripada ovum dia tu dikeluarkan, dia tak pregnant lah. Tapi kalau dia terus berkahwin, maka boleh jadi kekeliruan nasab kat situ. Dan zaman tu lagi, zaman dulu tak tahu mana ni memang berlaku kekeliruan. Islam letak 3 kali. Padahal kalau kata sebulan pun should be okay lah. Biasanya perempuan tu kalau dah haid sebulan, sekali dia dah haid tu, maksudnya dah clear lah daripada pembenihan yang lepas. Tetapi Islam letak 3 sebagai satu langkah berjaga-jaga. Sebenarnya bukan hanya sekadar langkah berjaga-jaga, tetapi sebagai satu tempoh yang boleh membebaskan kalau andainya dia berkahwin dengan lelaki yang baru itu dia tak letak prasangka. Kalau sekali ataupun maybe 2 kali, some suami masih lagi rasa ya ke? Mungkin dia akan ada rasa syak. So dia letakkan 3, ambil lebih sikit supaya tempoh dia tu boleh bebas. Disebabkan biasanya perempuan mengandung 9 bulan, tetapi tempoh minimum yang boleh untuk anak itu dilahirkan yang Al-Quran sebut adalah 6 bulan. Jadi normally kalau kata 3 kali suci tu ataupun 3 kali haid tu lebih kurang 3 bulan. So agaklah orang kata satu tempoh yang agak reasonable untuk nak mengelakkan syubhah-syubhah lah, seandainya boleh timbulkan prasangka daripada pihak suami baru ataupun keluarga suami baru. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tak halal bagi mereka kalau isteri yang telah diceraikan ni, jangan pula dia tahu dia mengandungkan anak tapi dia senyap. Sebab apa? Dia nak kahwin cepat-cepat. Boleh jadi, contohnya ada isteri yang mana sampailah 5-6 bulan pun taklah nampak macam dia mengandung pun. Ada. Dan mungkin juga ada isteri tu yang kalau dia mengandung, berlakunya penceraian, walaupun perceraian itu haram tetapi sah, isteri tak boleh berkahwin terus melainkan setelah melahirkan anak, ya, supaya nak membebaskan syubhah anak itu anak siapa. Bukan hanya sekadar nak kata zaman sekarang boleh cek DNA dan sebagainya, bukan itu punca dia, tetapi masalah dia adalah supaya dia tidak menimbulkan persepsi daripada orang.
Mungkin juga si isteri pun berusaha untuk nak sembunyikan realiti. Hakikat anak itu bukan anak suami baru dia. Tapi hak dia adalah hak suami yang lama. Jadi benda-benda macam inilah yang sebenarnya bukan hanya sekadar untuk nak confirmkan anak ni ke ni, bukan itu saja, tapi untuk nak mengelakkan persepsi-persepsi, nak mengelakkan perbalahan-perbalahan. Jadi isteri, Allah kata, kalau kamu tahu kamu mengandung, jangan sembunyikan kandungan kamu. So dia kata kalau dia sembunyikan kandungan dia, 3 bulan dia dah boleh kahwin balik. Tapi kalau dia tahu aku mengandung, sampai ke aku lahirkan anak lah, aku tak boleh nak kahwin lagi. Maka saya teringat lah masa beberapa tahun lepas saya pergi ke Dubai lah, dan ada jemputan pergi ke Dubai. Jadi saya bawa isteri saya, masa tu dia dah pregnant dalam sekitar I think 6 bulan. Jadi bila kami nak naik ke flight, kita kena ada surat pengesahan doktor lah. Jadi alhamdulillah seorang sahabat doktor tu dia tolong buatkan surat tu untuk bagi kebenaran isteri naik flight. Jadi saya pergi dengan ada lagi satu keluarga, sahabat saya. Isteri dia 8 bulan dah pregnant. Tapi kami tak ada siapa tahu yang dia tengah pregnant. Dia relax je naik kapal terbang, tak payah surat, tak payah apa-apa pun. Kenapa dia boleh relax? Sebab tak nampak macam dia tengah pregnant. Mungkin struktur badan, mungkin cara dia jalan, mungkin cara pakaian dia. Dia relax je. Sampai saya nak balik tu, lagilah masa tu naik Emirates. So lagi dia nak strictly nak surat tu kena 3 hari sebelum ke apa. Mana kita dekat Dubai tu nak pergi ambil surat kat situ pula, kita guna surat yang kat Malaysia lah. Bergaduh kat kaunter kan. Habis daripada gaduh tu dapat lah. Tapi lawaknya lepas tu yang si isteri kawan ni dia senyum je kan. dia tahu dia pregnant, tapi tak ada siapa yang stopkan dia pun kan, sebab tak nampak macam dia tengah pregnant. So point ni kadang-kadang ada perempuan yang memang tak kelihatan lah begitu, dia tak nampak ada simptom ni. Mungkin kalau perempuan kalau tengah sarat 8 bulan kot, kalau biasa orang dah macam dah semput lah, jalan pun dah terkengkang-kengkang lah, ataupun dah nampak lah, tapi dia macam biasa je, relax je kan. Itu tak semua terkejut bila balik tu, baru orang tu dia pregnant rupanya. Jadi Allah ingatkan, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Wanita-wanita ni yang diceraikan ni, ingat, demi keimanan kamu kepada Allah dan hari akhirat, jangan sembunyikan kandungan sekiranya kamu tahu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. Kalaulah suami yang lama ataupun suami yang ceraikan dia tu nak kembali semula, nak rujuk lah. Kalaulah isteri dilihat ada kejujuran, dilihat ada positively impact daripada mereka kembali bersama, maka si isteri tu walaupun dalam tempoh iddah itu 3 bulan itu, dia utamakan suami dia dulu kan. Mungkin dia ada calon lain, mungkin dia ada calon yang dia ingat, aku boleh kahwin dengan dia lah. Tapi kalau suami dia tu bukanlah suami yang teruk, mungkin perceraian itu berlaku kerana ada ketelanjuran, mungkin ada kelemahan, tapi boleh berubah lah masing-masing ke arah yang lebih baik. Maka isteri tu, Allah kata suami yang lama tu sepatutnya lebih berhak untuk nak menjaga reform. Dia tak maulah, Islam pun kalau boleh tak nak pisahkan anak ni dengan ayahnya seboleh mungkin, melainkan
boleh berlaku kezaliman. Melainkan si isteri tahu yang suami dia ni memang tak jadi apalah. Kalau dia rujuk pun lagi dia dok pukul ke, dia dok ni ke, zalimah, itu tak payahlah. Jadi, kerana itulah pandangan para ulama yang mengatakan isteri yang telah diceraikan oleh suami dia dalam tempoh iddah, dia tak perlu untuk nak tutup aurat macam bukan mahram. Dia duduk dekat rumah sama macam biasa, pakaian yang sama macam kat rumah, dengan supaya lebih tinggi kita panggil percentage ataupun lebih tinggi harapan ataupun membuka ruang yang lebih baik untuk mereka bersama. Tidak berapa tepat kalaulah dalam semua keadaan bila berlaku perceraian, isteri suami ni keluar rumah, pisah terus. Melainkan kalaulah kata memang penceraian itu berlaku disebabkan faktor-faktor yang berat ataupun yang menganiaya, yang kalau boleh membahayakan, okeylah. Tapi asalnya kalaulah hanya berselisih, penceraian tu, harapan untuk bersama tu lebih baik, lebih mungkin kembali semula itu lebih baik. Isteri tak perlu keluar daripada rumah. Tempoh 3 bulan tu hidup macam biasa. Macam dia masih lagi isteri dia, pakai pakaian macam biasa. Sekiranya, sebab Islam ni kalau boleh dia nak rujukkan kembali, tak maulah pisah. Bagi peluang, 2 kali peluang. Kan? Supaya isteri suami dia mungkin sejuk balik hati dia, nampak. Yalah, kadang-kadang perceraian ni berlaku disebabkan kemarahan yang di luar kawalan. Kita bila marah, hilang kewarasan, sebab kecil je, tersasul, ataupun kita kata tercerai. Kan? Dalam Islam, cerai ni bukan benda yang kita boleh buat main-main. Bukan boleh buat main-main. Jadi, ada orang mulut cabui, senang-senang takut, lama dah tercerai pula lah, tercakap. Mungkin dia dah sedar daripada mistake dia. So, isteri dia pun nak bagi peluang. Niat dia memang nak kembali semula kepada suami. Suami dia pun kalau boleh tak mau perceraian tu berlaku. Jadi tak perlu untuk suami ataupun isteri keluar daripada rumah tu. Hantar balik rumah mak bapak saya. Tak perlu. Duduk je macam biasa. Kalaulah kata suami dia nak kembali, memang kemudian menunjukkan cara yang dia nak kembali, maka mereka rujuk kembalilah. Sama ada katakan suami dia menyetubuhi isteri dia, maksudnya dia dah okey lah, dia dah fine, ataupun dia tahu dia tersasul cakap dia nak kembali, tapi ingat ada 2 sahaja peluang. So Islam bagi peluang, but peluang sangat-sangat terhad. So jangan buat main, take it serious. In aradu islaha, kalaulah mereka memang mahu perdamaian, suami dengan isteri memang nak perdamaian itu berjadi, kalau boleh kembali semula, kalau boleh jangan berpisah. Ini menunjukkan sekali lagi bahawa Islam sangat mengambil berat tentang keharmonian rumah tangga. Islam kalau boleh tak mau bercerai-berai, keluarga muslimah ni bercerai-berai. Islam juga pada masa yang sama nak protect baik suami ataupun isteri kan, daripada dizalimi. Dulu zaman-zaman jahiliah dulu, isteri-isteri lah yang selalu menjadi mangsa kezaliman. Ada suami yang sengaja nak rujuk kembali pada isteri dia ni supaya nak meneruskan kembali penganiayaan kepada isteri dia. Dan ini yang dipanggil sebagai gantung tak bertali ni. Ini selalu yang terjadi. Ada juga
ada beberapa kenalan yang pernah mengadu pada saya penceraian berlaku pada diri dia, macam mana si suami yang memang nak nanya isteri dia, kan, cuba untuk nak kalau boleh memang tak nak isteri dia tu kahwin kembali lah. Kalau boleh dia nak biar isteri tu digantung tak bertali. Dia nak letakkan pada isteri itu nusyuz, dia nak kalau boleh isteri tak boleh claim apa-apa hak. Memang berlaku bila kata penceraian itu berlaku disebabkan dendam yang tak ada iman, anything can happen. Kemudian Allah Azza wa Jal, nanti kita sebelum kita masuk kepada poin ni, kita nak tengok ada siri soalan. Assalamualaikum doktor, boleh tak doktor terangkan sebab Rasulullah pernah menceraikan Hafsah anak Sayyidina Umar? Saya dengar ada dua versi yang jauh berbeza, tak tahu mana satu yang sahih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam kita kata riwayat hadis ada beberapa perbezaan riwayat daripada sudut asbab penceraian. Ada satu versi yang mengatakan bahawa kerana Hafsah melihat menyebarkan perihal Nabi SAW yang bawa Maryah Al-Qibtiyah, anak Maryah ni dia bukan isteri, dia adalah hamba yang kemudiannya Nabi SAW tak maulah kata menyakitkan hati isteri yang lain, tak naklah, benda tu halal bagi Nabi SAW. Tapi kemudian bila dikatakan Hafsah beritahu pasal isu itu, maka Nabi SAW sangat murka lah, maka timbullah krisis di antara mereka. Itu salah satu version, dan ada version-version lain yang mana berlakunya dikatakan penceraian itu berlaku. Ada sebahagian daripada sejarawan mengatakan tidak berlaku penceraian, tetapi dia hanya melibatkan aspek penjauhan yang kita kata tadi itulah. Nabi merajuk so Nabi SAW tak duduk dekat masjid, tak kembali ke rumah dia. Berkenaan tentang mana satu asbab, wallahu alam, saya sendiri pun tidak jelas daripada sudut mana satu riwayat yang menunjukkan punca penceraian itu berlaku. Ada beberapa asbab, sebab riwayat-riwayat yang terjadi ini menunjukkan bahawa rumah tangga Nabi SAW juga tidak terlepas seperti mana manusia-manusia yang lain, ada krisis terjadi. Tetapi krisis ini sentiasa ada panduan. Allah turunkan wahyu. Contohnya Allah suruh Nabi SAW rujuk kembali semula, terima Hafsah, sebab Hafsah ni seorang wanita yang rajin puasa, yang rajin qiyamul, dia wanita yang salihah, kan. Perselisihan itu boleh berlaku, kesilapan, salah faham itu boleh berlaku dalam rumah tangga, tapi panduan dia adalah kita renungkan kembali pasangan kita ni, adakah dia seorang yang salihah, dia adalah seorang pasangan yang baik. Mungkin taklah kerana satu kesilapan dia yang membuatkan kita menceraikan dia. Dari segi itu memang ada panduan. Sebab tu antara hikmah Nabi SAW dikurniakan isteri yang ramai adalah untuk nak menakalkan kepada kita tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga, panduan-panduan apa yang para sahabat lelaki di luar sana tak nampak, tetapi benda ini happen dalam kerangka aktiviti Nabi SAW di rumah baginda. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz, ada yang tanya, apakah maksud sebenar tawadhu'? Adakah alim ulama ini selalunya mengangkat diri mereka kepada orang ramai ataupun sebaliknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud daripada tawadhu' iaitu hati kita ini
sentiasa menundukkan ataupun sentiasa tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Hati kita ini bebas daripada sifat al-kibir, riya, takabur, angkuh, meninggi diri. Kita tidak merasakan diri kita ini lebih hebat daripada orang lain. Kita tak rasa diri kita angkat diri kita, kita tak memperlekehkan orang lain, tidak sampai kita menyombongkan diri kita, tidak sampai kita claim perkara-perkara yang tidak kita miliki. Kita buat cerita-cerita yang kononnya kita hebat supaya kita dipuji, kita mendapat kedudukan. Yang ini ditegah dalam agama. Para agamawan, para ulama, para asatidah sepatutnya ada sifat tawaduk ini. Kerana tujuan kita dalam berdakwah bukan untuk kita menghimpunkan pengikut, bukan untuk kita mendapatkan kemasyhuran, bukan untuk kita mendapat pujian, kedudukan, jawatan dan sebagainya. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita daripada kita mengajar ilmu, kita berdakwah adalah untuk kita meraih pahala, untuk kita berkongsi kelebihan, manfaat yang Allah kurniakan kepada kita supaya masyarakat boleh dapat manfaat dia. Semoga kebaikan yang kita kongsikan itu boleh memadamkan kekurangan kita. Kita tak perlu untuk nak angkat diri kita. Saya kan tak mau pun. Sebab tu kalau orang kata, kalau orang duk hentam apa Dr. Kamili ni kan, konon hebat sangat, konon duk pejuang sunnah sangat, serban tak pakai kan. Kerana apa saya nak pakai? Kalau kata adakah saya pakai itu untuk nak please kan orang-orang seperti mereka ini, untuk nak mereka puji, nak angkat saya sebagai, contohnya sebagai ulama ke? Tak mau saya. Saya tak mau saya kalungkan tasbih besar-besar dekat leher saya, pegang tunjuk tasbih besar-besar ni, pakai serban satu bakul supaya orang panggil saya ulama ke, panggil tok guru ke, angkat saya lebih-lebih ke. Saya tak mau. Kalau saya nak buat pun benda itu hanyalah kerana sebab saya melihat benda itu, pakaian itu semua adalah termasuk dalam adat. Bukan satu perkara yang dituntut pun dalam agama, bukan yang Nabi SAW perintahkan kepada umatnya untuk buat, sebab itu hanya adat. Dan kerana itu kita lihat ada zaman Nabi orang yang pakai serban, orang yang pakai jubah juga, seperti orang seperti Abu Jahal, orang seperti Abu Lahab. Dan kerana pakaian itu tidak melambangkan iman, tidak melambangkan ilmu, tidak melambangkan ketakwaan seseorang. Itu hanya satu penampilan luaran. Manusia ramai tertipu dengan penampilan luaran. Kan ramai daripada kita suka tengok, oh dia ni kalau nampak macam ni, ni mestilah alim, ni mestilah. Sedangkan dia lah pemalsu hadis, sedangkan dia lah duk penyebar hadis-hadis palsu yang duk menyebarkan fahaman ajaran yang pelik-pelik. Kalau bukan manusia tertipu dengan luaran, kerana apa lagi? Tetapi saya secara peribadi, saya adalah manusia biasa. Manusia yang ingin berkongsi kebaikan kepada mereka-mereka yang kenal, mereka-mereka yang ada di sekeliling. Sama juga macam sahabat-sahabat semua yang ada kat sini. Ada yang kat sini Allah kurniakan kelebihan harta contohnya kepada beberapa orang sahabat-sahabat kita di sini. Masya Allah, mereka kongsikan kebaikan itu dengan kita semua. Mereka gunakan dalam jalan kebaikan. Ada yang Allah kurniakan macam-macam kelebihan, kepakaran itu dan ini yang kita semua kongsikan sesama kita. Mungkin Allah hanya kurniakan saya beberapa kelebihan sikit untuk saya kongsikan dengan orang. Itulah yang saya cuba lakukan. Adakah saya nak orang panggil puji saya ataupun angkat saya sebagai seorang tok guru? Tak. Saya kalau boleh nak lari semua daripada macam-macam jawatan pun. Dan even perlis dah macam-macam dah panggil saya untuk nak itu dan ini. Saya belum lagi nak buat sesuatu tu kerana nakkan jawatan, kerana nakkan itu dan ini. Regardless orang kata, kalaulah jawatan-jawatan ni tak diisi dengan orang yang okey, orang-orang yang baik, amanah dan sebagainya, mungkin akan diisi oleh orang-orang yang sebaliknya. Betul, saya setuju. Cumanya manusia ni dia kena fikir apa yang
lebih membantu dia di akhirat. Manusia ni dia kena fikir apa yang boleh menyelamatkan dia. Ada orang yang dia tidak kuat untuk menghadapi ujian-ujian tertentu, fitnah-fitnah yang terjadi. Kan mungkin contohnya, saya tak mau jadi politician. Kan? Walaupun orang kata ustaz, kalau orang macam ustaz tak jadi politician, nanti naiklah orang-orang korupsi, orang-orang yang rasuah dan sebagainya. Saya setuju, tak dinafikan. Tetapi untuk diri sendiri, yang nak masuk syurga ke yang nak masuk neraka adalah saya. Yang saya fikirkan untuk diri saya. Kalaulah saya jadi politician satu hari nanti, tapi Allah takdirkan kita ni tak kuat menghadapi fitnah, ranjau dalam politik itu yang ditenggelami dengan kuasa, harta, macam-macam yang kita pun nampakkan apa yang berlaku. Siapa yang akan masuk neraka nanti? Saya juga. Kan? Jadi ada kala manusia akan pilih jalan yang mungkin selamat bagi dia. Yang penting yang diselamat dengan Allah Azza wa Jal. Yang penting dia mampu untuk nak baik jaga agama dia. Saya bersyukur dengan kehidupan yang saya ada sekarang ni. Setidak-tidaknya Allah bagi peluang saya untuk nak menjaga solat jemaah 5 waktu di surau ataupun di masjid. Yang saya rasa itu satu anugerah besar yang saya susah nak lepaskan. Dan satu nikmat besar. Kalau boleh saya nak mati dalam perkara itu. Kalau boleh nak mati dalam istiqamah, doa sentiasa dalam solat, ya Allah kurniakanlah aku hidayah, kurniakanlah aku istiqamah, kurniakanlah aku husnul khatimah. Itu yang kita minta. Dan ini mungkin antara kehidupan yang saya rasa selamat untuk saya. Kan? Kita takut kalau kita pergi ke satu kehidupan yang lain, kita abaikan Allah, kita abaikan seruan Allah, mungkin kita tertinggal solat jemaah, mungkin kita sampai satu tahap mungkin tertinggal solat langsung, melewat-lewatkan solat, kita tak dapat rebut itu dan ini. Maka setiap daripada kita fikirkan apa yang selamat bagi diri dia. Saya pernah ditanya dalam satu rancangan TV dululah. Dia kata, Dr. Kamilin, pernah tak doktor bercita-cita nak jadi mufti? Saya kata simpang 44 malaikat ke apa tu kan. Minta dijauhi lah. Maksudnya tak mau. Itu bukan tujuan saya belajar ni. Saya ingat lagi kenapa saya belajar agama, kenapa saya ubah daripada cita-cita saya nak jadi seorang arkitek, berubah kepada agama. Semuanya first kali adalah untuk nak selamatkan diri saya sendiri. Maksudnya kita nak atasi kejahilan diri sendiri, kita nak cuba nak mendekati Allah, kita nak cuba ada sedikit sumbangan kita kepada agama, kita nak cari sedikit benteng iman, takwa supaya at least kita boleh selamat dekat akhirat. Itu tujuan asal. Tak adanya terlintas saya nak pegang jawatan ni, nak jadi orang itu. Tak ada. Saya mungkin hanya beberapa orang tahu betapa saya ni selalu lari lah daripada benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang tengok lah jemputan pun, saya tengok juga keadaan dia. Dan bukanlah kata ada seseparuh agamawan, mungkin ustaz-ustaz dia, mungkin setengah dia menjadikan dakwah ni sebagai satu career ataupun sebagai satu kerjaya. Saya tak mau. Saya doa pada Allah, ya Allah, janganlah jadikan ilmu aku ataupun agama aku ni sebagai kerjaya. Maksudnya sebagai medan untuk kita dapat duit atau habuan dunia. Walaupun tak salah untuk nak dapat ada benda tu. Cumanya niat tu. Saya pernah jumpa orang yang dia mengajar dia penuhkan jadual dia semua adalah kerana dia nak kumpulkan duit. Bagi saya tujuan asal tu dah tak kena. Dan saya minta Allah hindarkan saya daripada benda-benda tu. Kalau kita nak buat tu adalah sesuatu beyond that. Tetapi sekiranya ada kebaikan, ihsan daripada pihak penganjur, daripada siapa-siapa yang misal kata nak berkongsi dengan kita, itu perkara lain, iaitu kita anggap sebagai hadiah yang Nabi SAW bagi tahu, tahadu tahabu, saling kamu membalas hadiah, maka kamu akan saling berkasih sayang. Itu tak ada masalah. Tapi
untuk mempunyai diri, saya tak mau ada niat yang berbeza. Sebab tu kalau saya rasa saya nak buat, saya buatlah. Macam contohnya pergi ke Perlis baru ni, dan penganjur memula tak ada sebut pun, saya kata tak apa, saya beli tiket sendiri, saya bayar hotel sendiri, no problem, itu asalnya. Sebab niat kita bukan kita begitu sebab dia nak bagi imbuhan sebab sekian-sekian ke tak. Sebab mungkin kita fikir this is good peluang untuk kita sampaikan mesej, untuk berkongsi dengan masyarakat. So kita spend kita punya duit sendiri, is no problem. Sebab bukan dakwah kita ni untuk nak kumpulkan duit ke nak kumpul. Apa yang Allah nak bagi, alhamdulillah, kan. Jauh sekali kalau kata saya nak minta, kalau boleh saya tak mau apa-apa jawatan pun. Kan orang yang kenal saya ni lah, mungkin dia tahu saya ni macam mana punya orang kan. Kalau lah saya tengok benda tu, contoh ada jemputan, sometimes dia nak hantar undangan kuliah Zuhur. Sebab saya tanya, kalaulah kata kuliah itu akan cross waktu solat yang saya tak dapat nak solat jemaah di surau, saya tak mau pergi lah. Melainkan kalau tempat tu dia ada prepare surau solat, kita boleh solat sama-sama, then fine. Tapi saya tak mau dahulukan apa-apa pun daripada solat. Itu prinsipnya. Maka Allah dah bagi that peluang, dan saya bersyukur dengan itu. Dan saya rasa nothing can kita kata boleh meragut benda tu, not even jawatan, not even bagilah saya jawatan jusa ke, jadi menteri ke, apa ke, saya tak goyang, maksudnya daripada sudut tu. Sebab nikmat yang Allah dah bagi dalam kehidupan, untuk peluang untuk kita ubah diri kita ke arah yang lebih baik, untuk kita persediakan diri kita ni untuk bertemu dengan Allah. Allah bantu daripada sudut tu, saya bersyukur daripada sudut tu. Dan saya tak mengharap, jadi bila kita faham itu, kita tak mengharapkan kepada manusia nak angkat kita. Kau nak kata aku Wahabi ke, kau nak kata aku ni bukan ustaz ke, nak kata aku ni, katalah, no problem lah. Kita tak rasa apa pun, tak berdarah pun. Dan sebab apa? Itu bukan apa yang kita nak. Lainlah kalau saya memang nak usaha nak dapatkan tempat dalam masyarakat, dan masyarakat cakap kita macam-macam, mungkin kita akan rasa kecewa. Alamak, sebab apa yang kita nak tu susah nak dapat, tak dapat. Tapi bukan itu yang kita nak, I don't mind. Kan, even kita kata aku dapat dakwah pada seorang pun dah memenuhi apa yang Nabi SAW nak kata. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka hamrun na'am, dalam hadis Muslim daripada hadis Ali. Kamu dapat bagi hidayah kepada seorang pun, itu lebih baik, lebih besar ganjaran dia daripada unta merah, daripada orang bagi saya kereta Ferrari. Contoh, itu lebih baik. It's okay. Maksudnya, maka itu bukan apa yang saya nak kejar. Kalau you nak serban yang you nak yang serban-serban tu, I don't have it. Kan? Maksudnya boleh cari ustaz-ustaz lain yang pakai serban yang kamu nak tu lah. Because I am who I am, yang apa yang kita buat ni, kita tahu tak melanggar agama, tidak pelik, kita adalah manusia biasa, sama seperti mana orang-orang lain, sama seperti mana masyarakat kita yang tak jauh daripada masyarakat kita, punya uruf, punya tradisi daripada sudut itu. So kenapa saya perlu berpura-pura untuk mendapatkan keredaan, pujian, habuan daripada orang lain? Itu bukan apa yang kita nak cari. Even kalau orang tak mau pun, tak mau dengar sekali pun, orang memang nak totally nak reject, nak halang, fine, it's okay. I can spend my time with Allah. Kita boleh. Tak ada apa yang boleh menghalanglah dakwah kita ni. Kalau orang kat sana tak dengar, ada orang kat sini. Orang jauh tak dengar, family kita ada. Orang dekat kita ada, jiran-jiran tetangga kita ada. It's okay. And sekat ke you tak nak bagi ke, no problem. Dakwah kita bukan kerana itu tidak akan tersekat. Yang Allah akan ukur adalah apa yang kita nak bagi, apa yang kita ikhlas nak buat, usaha kita. Dan bukan semestinya kita kena ambil job
ini ganti menteri punya tugas, ganti si fulan, jadi ganti peranan mufti. No, kita setiap daripada kita menjalankan peranan kita masing-masing. Dan bila kita faham perkara tersebut, yang bila mana kita tak tahu, kita tak mau apa-apa pun melainkan Allah Azza wa Jal, dan kita tak jadi ta'jub, ujub, meninggi diri, nak angkat diri dan sebagainya. Kita boleh kontrol diri kita dalam bab itu. Macam saya bukan nak jadi champion, saya bukan nak jadi macam orang kata, kau ni juara lah, kau ni hebat lah bercakap ke apa, kau ni tak pernah kalah alim. Dan no, saya sentiasa anggap diri saya sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, mencari kebenaran. Kebenaran tu boleh jadi belum sampai kepada saya lagi, dan kalaulah ada orang sampai kebenaran itu, saya bersyukur. Alhamdulillah, ada ilmu baru, ada benda yang membetulkan kesalahan saya dan sebagainya. I'm okay with that. So saya tak pernah nak dakwa yang I'm above anybody. Nobody can know, everyone is wrong except me. Tak, sebab kita dah letakkan diri. Saya ni kalau boleh, saya suka berada di bawah untuk nak dengar kuliah-kuliah orang daripada saya yang bagi kuliah. Itu sebenarnya lah, saya happy. Kadang-kadang saya pergi masjid, saya takut orang kenal. So, biasanya saya pakai tutup lah semuanya kan, supaya orang tak kenal. Jadi kita rasa bahagia macam tu kan. Kalau orang kenal, nanti orang macam-macam pula kan. But itu apa yang saya lihat, dan saya okay. Orang nak kata saya apa-apa pun, it's okay. Saya lebih suka jadi orang biasa yang boleh memberikan manfaat kepada agama dan ummah ini, daripada contohnya saya memakai pakaian agama, penampilan luaran agama, slogan agama, tetapi kerana kesilapan saya sebagai manusia itu menyebabkan agama ini ditohmah. Saya tak mau. Berapa ramai orang yang pakai nampak macam ulama, tapi perangai macam hantu pun ada. Siapa yang orang akan kutuk agama, orang kutuk orang agama tu kan. Saya tak mau. If I did mistake, it's because I am a normal human being. If I did anything good, alhamdulillah, Allah nak baiki kita, nak bagi kebaikan kepada diri kita. Baik. So insya-Allah kita sambung daripada sudut cerita ayat ini berkaitan dengan hukum hakam berkaitan dengan talak ataupun perceraian ini pada sesi yang akan datang insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.